Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada siri yang ke-37 dan kita masih lagi di dalam membincangkan tentang di antara 22 sebab yang boleh merosakkan amalan kita, ya. Hari ini kita kongsi yang kelima, iaitu tentang riak, ya. Riak ini dia terbahagi kepada dua bahagian, ya. Yang pertama adalah seseorang yang beramal dengan maksud selain Allah. Maka ini adalah syirik yang boleh menghapuskan amal kita, dan sebahagian ulama mengatakan bahawa hal itu adalah syirik dalam niat, maksud dan tujuan. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surah Hud ayat 15 sehingga 16, marhumnya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sia di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya orang-orang yang riak dalam amal perbuatan mereka akan diberikan balasan kebaikan di dunia. Hal itu dikarenakan mereka tidak akan dizalimi sedikit apapun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata, barang siapa yang beramal soleh bermaksud mencari dunia, baik amal tersebut berupa puasa, solat maupun tahajud, sementara dia tidak mengamalkannya kecuali untuk tujuan duniawi, maka Allah Azza wa Jal berfirman kepadanya, aku akan memberikan balasan bagi amal yang dikerjakannya selama ia berada di dunia, dan dihapuskan baginya balasan amal yang dikerjakan untuk mencari keduniaan, dan ia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah apa yang Ibnu Katsir mentafsirkan di dalam kitabnya, ya, tentang ayat tersebut. Yang kedua adalah syirik itu seseorang yang beramal untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jal, kemudian riak datang menjangkitinya setelah ia memulai amalnya. Maka ini adalah syirik kecil. Maknanya mula-mula dia beramal tu memang dia niat kerana Allah. Tetapi dalam dia beramal tu kemudian mungkin dilihat orang, ataupun dia timbul niat di hati dia untuk memperlihatkan amalan itu kepada orang, bukan lagi dikhususkan kerana Allah, ya. Maknanya rosaknya amal dia kerana niat yang timbul di tengah-tengah perbuatan yang sedang dia kerjakan itu, ya. Yang mana Allah Azza wa Jalla telah mencela perbuatan riak. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, iaitu seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu yang licin dan di atasnya ada tanah, kemudian tanah itu menjadi bersih, batu itu menjadi bersih. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maknanya Allah umpamakan riak itu seperti seketul batu yang licin dan ada tanah di atasnya. Apabila ditimpa hujan, air hujan itu akan melarikan tanah yang ada di atas batu yang licin tu, sudah tentunya senang jatuh, kan. Akhirnya tinggal kembali batu yang licin tadi tanpa terkumpulnya tanah di atasnya. Maknanya menunjukkan perbuatan tu sia-sia, habis begitu saja, ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya, iaitu sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iaitu riak. Allah berfirman pada hari kiamat, pada saat memberikan balasan atas amal-amal manusia, pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riak kepada mereka di dunia. Apakah kalian mendapat balasan dari mereka? Ya, ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, ya.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Mahukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal?" Sahabat menjawab, "Tentu saja." Beliau melanjutkan, iaitu syirik kafi, di mana seseorang mengerjakan solat lalu ia memperindah solatnya kerana ia mengetahui bahawa ada orang lain yang melihat solatnya. Ah, yang mana ya kita kena tahu bahawa apabila kita mendirikan solat, hendaklah kita bulatkan hati kita, kita solat kerana Allah. Jangan sekali-kali kita jadi seperti apa yang Nabi gambarkan di dalam hadis baginda ini, yang mana apabila ada seorang yang bila dia solat, bila ada orang tengok, masa itulah dia memperelokkan, memperindahkan solat dia. Dia akan solat dengan tumanina, pergerakannya bagus, ya. Tetapi bila dia solat sendirian, maka dia ambil sambil lawa. Dia solat dengan cepat sehingga tidak ada tumaninah, seperti yang Nabi ibaratkan, iaitu seseorang yang solat seperti ayam mematuk, seperti musang berpaling, ya. Ketahuilah sebenarnya bila kita melakukan perbuatan demikian, yang mana bila kita solat sendiri-sendiri, kita tidak lagi memikirkan tentang tumaninah dan kita melakukan dengan nak cepat dan sebagainya, sesungguhnya kita telah menghina Allah dengan solat yang begitu. Ya, jadi pastikan sesungguhnya kita hendaklah beramal dengan ada ihsan di dalam hati kita. Takutlah kita kepada Allah dan beribadatlah kita kepada Allah sebagaimana kita melihat Allah. Memang kita tidak dapat melihat Allah, tapi yakinlah bahawa Allah melihat kita, ya. Jika kita ada niat begini, ada fahaman begini, insya-Allah kita akan dapat mendirikan solat dengan baik, dengan benar, sekalipun tidak dipandang manusia. Malah itulah yang terbaik, yang mana kita dapat menjauhkan daripada perasaan riak kita tadi, ya, di dalam solat. Seterusnya yang mana kita pergi kepada perkara yang keenam, iaitu mengungkit-ungkit kebaikan serta menyakiti hati orang yang menerima kebaikan daripada kita itu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, iaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 263, iaitu, "Perkataan baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun." Ya. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW dari Abu Zar, Nabi bersabda, "Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat serta tidak disucikan olehnya pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang sangat pedih." Nabi SAW mengulanginya sehingga 3 kali, ya. Sehingga Abu Zar pun berkata, "Sungguh mereka muflis dan merugi. Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW pun melanjutkan, iaitu orang yang menjulurkan pakaiannya hingga ke bawah mata kaki, iaitu melakukan isbal dalam berpakaiannya. Ini khususnya bagi orang lelaki. Dan orang yang menyebut-nyebut kebaikan dan orang yang menjual dagangannya dalam mengadakan sumpah palsu untuk melakukan barang-barang dagangan tersebut, ya. Maknanya dalam contoh ayat Quran dan hadis yang Nabi gambarkan kepada kita ini, betapa azab yang sangat pedih yang menanti orang-orang yang memberi kebaikan kepada seseorang, seumpamanya memberikan sedekah dan sebagainya, tetapi dengan pemberian itu dia menyakiti hati si penerima. Mungkin dengan cara perli, dengan mengungkit-ungkit, ya. Juga yang kesalahan di sini adalah bukan saja menyakiti hati penerima, malahan mengungkit-ungkit pemberian atau kebaikan yang pernah kita lakukan kepada seseorang. Semoga kita mensucikan hati kita, berusaha untuk memperbaiki diri, ya. Janganlah kita setelah kita menolong seseorang, kita mengungkit
mengungkit-ungkit lagi pemberian itu. Kerana itu akan menghapuskan pahala yang telah tertulis sebelum ini. Ya, jangan kita menyakiti hati seseorang apabila kita memberikan sesuatu. Sepatutnya setelah kita melakukan kebaikan itu, apa yang patut timbul dalam hati kita adalah perasaan gembira, perasaan seronok kerana kita direzekikan Allah untuk menolong orang lain. Dan ingatlah di dalam rezeki kita sentiasa adanya rezeki orang lain, ya. Dan seterusnya yang ketujuh adalah mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang Allah tidak akan menerima amalan wajib maupun sunnah dari mereka pada hari kiamat, iaitu orang-orang yang dahaka kepada orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir, ya. Ini adalah hadis hasan daripada Ibnu Abi Hashim dan At-Tabarani, ya. Yang mana dalam hadis ini juga sekaligus seperti tadi, termasuk juga orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Tetapi apa yang nak kita fokuskan di sini adalah orang-orang yang mendustakan takdir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, andai kata Allah mengazab semua penghuni langit dan buminya, maka dia tidak zalim terhadap mereka. Dan andai kata Allah merahmati semuanya, maka rahmatnya itu lebih baik bagi mereka dari amal-amal mereka. Andai kata engkau membelanjakan emas seperti gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima amalmu sehingga engkau beriman kepada takdir. Engkau tahu bahawa uh, apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan hilang daripadamu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak mengenaimu, maka hal itu tidak akan menimpamu. Andai kata engkau telah mati tidak berkeyakinan seperti itu, maka engkau akan masuk neraka. Ini adalah hadis sahih daripada Abu Daud, ya, dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Di sini nampak tak betapa Allah mengancam orang-orang yang menidakkan takdir, yang menafikan takdir Allah, ya. Oleh itu sebagaimana dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggunakan perkataan kalau, ya, bila terjadi sesuatu yang tidak kita sukai. Contohnya kita berkata kalau dia tak pergi naik motor tadi, tak adalah dia mati aksiden. Kerana sesungguhnya, ya, perkataan kalau yang kita gunakan itu sebenarnya membuka pintu-pintu syaitan untuk menghasut kita menolak takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita. Semoga kita tidaklah terjangkit penyakit golongan orang-orang Qadariyah ini yang menolak takdir. Kerana ancamannya sangat berat bagi orang-orang yang menolak takdir, ya. Ingat, jangan sekali-sekali kita menggunakan perkataan kalau, kerana perkataan kalau itu sebenarnya telah membuka pintu-pintu syaitan, ya. Jadi berhati-hati, ya, dalam kita menerima sesuatu yang tidak kita sukai terjadi. Sepatutnya kita pada masa itu tetapkan hati kita, ingatkan bahawa ini adalah qadarullah, takdir Allah yang memang telah ditakdirkan untuk menimpa kita, ya. InsyaAllah dengan itu kita akan tenang dan redha atas ketentuan Allah. Setakat ini, hari ini saya rasa cukup untuk kita berkongsi tentang perkara-perkara yang dapat merosakkan amal kita, dan semoga kita dapat menjaganya dengan betul-betul mengingatkan diri kita sendiri agar kita tidak terpalit dengan perkara-perkara begini, agar amalan-amalan kita tidak rosak begitu sahaja, ya. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi esok hari. Setakat ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.